Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar berita seterusnya. BN, GPS, GRS, warisan, meterai memorandum dengan PH. Berita penuh, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan pimpinan 4 gabungan lain yang menjadi sebahagian daripada kerajaan semasa secara rasmi memeterai memorandum persefahaman hari ini. Selain Anwar yang mewakili Pakatan Harapan PH, pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi, Ketua Menteri Sabah Haji Jinor, Premier Sarawak Abang Johari Openg dan Presiden Warisan Syafiee Apdal hadir pada majlis menandatangani perjanjian yang diadakan di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya hari ini. Turut menandatangani perjanjian persefahaman kerjasama berkenaan ialah Setiausaha Agung gabungan politik masing-masing, iaitu Saifuddin Nasution Ismail mewakili PH, Zamri Abkadir BN, Alexander Nanta Linggi GPS, Marsidi Manjun GRS dan Loreto S. Padua Junior Warisan. Sambil menyifatkan ia sebagai detik bersejarah dalam politik negara, Anwar berkata, kerjasama ini mempunyai hala tuju jelas dalam memastikan kerajaan yang stabil dan mampu menumpukan kepada tadbir urus yang baik dan membangunkan ekonomi. Dalam memorandum ini, apa yang dipersetujui bukan jawatan atau kuasa, tetapi dasar berasaskan tadbir urus yang baik dan memacu ekonomi secara segar dan meyakinkan. Saya terharu diberi kepercayaan dan komitmen bersama-sama pasukan yang berkebolehan dalam kerajaan perpaduan ini, katanya. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar berita panas petang ini dibetik dari Malaysia kini. Bertajuk, kritikal bagi Anwar peroleh sokongan 2/3 penganalisis. Berita penuh, Isnin ini Anwar Ibrahim dijangka berdepan satu lagi ujian getir yang akan menentukan sama ada pelantikan beliau selaku Perdana Menteri ke-10 diterima dengan sokongan 2/3 ahli Dewan Rakyat atau sebaliknya. Usul undi percaya kepada beliau yang akan dibentangkan pada mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 itu diutarakan sendiri oleh Anwar yang mahu mengabsahkan kedudukannya sekalipun ada pihak berpendapat beliau mencari nahas. Dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah agar beliau menerajui kerajaan perpaduan, Anwar dilaporkan yakin akan menerima undi 2/3 ahli Dewan Rakyat sekalipun desas-desus menyatakan ada kumpulan tertentu daripada parti yang menyertai kerajaan perpaduan itu tidak menyokong beliau sebagai Perdana Menteri ke-10. Realitinya, ramai pemerhati politik berpendapat tindakan Anwar mendapani undi percaya itu sebagai langkah tepat bagi memastikan kestabilan kerajaan perpaduan yang dipimpinnya. Lebih-lebih lagi apabila setiap gabungan dan parti yang menyokong kerajaan perpaduan itu mempunyai ideologi perjuangan yang berbeza. Mengulas hal itu, Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud berkata, amat kritikal bagi Anwar memperoleh sokongan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat bagi mengelak berulangnya ketidaktentuan pentadbiran yang dialami negara sepanjang penggal lepas. Dalam keadaan majoriti muda, kerajaan masih terjamin tetapi ia tidak teguh dan pada bila-bila masa sahaja ada resiko parti yang membentuk kerajaan perpaduan itu bertindak keluar sekiranya tidak puas hati dengan sesuatu perkara. Maka episod ketidakstabilan politik seperti pentadbiran lepas berlaku lagi. Tambahan pula, Akta Lompat Parti, Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 hanya menghalang individu wakil rakyat daripada bertukar parti tetapi tidak menyekat parti untuk keluar daripada kerajaan. Keadaan ini pastinya akan bermasalah pada masa depan sekiranya Anwar gagal mendapat sokongan majoriti 2/3, katanya pada bernama. Buat masa ini, kerajaan perpaduan itu diterajui oleh Pakatan Harapan PH yang mempunyai 82 kerusi Dewan Rakyat dan disertai oleh Barisan Nasional BN dengan 30 kerusi, Gabungan Parti Sarawak 23, Gabungan Rakyat Sabah 6 dan disokong oleh beberapa parti kecil yang diwakili rakyat bebas. Blok kerajaan ini berdepan dengan Perikatan Nasional PN
selaku pembangkang dengan 74 kerusi. Mengulas lanjut, Nik Ahmad Kamal yang juga Ketua Kluster Governance, Perundangan dan Pengurusan Majlis Profesor Negara berkata pada usul undi percaya Isnin ini, Anwar memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 148 wakil rakyat bagi memperoleh majoriti 2/3. Dengan adanya sokongan majoriti 2/3, ia dapat membantu kerajaan pimpinan Anwar untuk menumpukan atau fokus sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi, membangunkan negara dan menyejahterakan kehidupan rakyat, kata Nik Ahmad Kamal. Berdasarkan pada notis mesyuarat pertama yang dikeluarkan oleh Setiausaha Dewan Rakyat, Dr. Nizam Maidin Bace Maidin, untuk edaran kepada ahli-ahli parlimen, usul undi percaya kepada Anwar itu adalah yang agenda ke-8 di bawah aturan urusan mesyuarat. Dilaporkan, usul undi percaya pernah dibuat terhadap Tun Hussein On selaku Perdana Menteri ketiga pada 27 Januari 1976 dan Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri kelima pada 3 November 2003. Dalam pada itu, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara Janiri Amir ketika ditanya tentang kemungkinan Anwar gagal memperoleh sokongan yang diperlukan, beliau berkata peluang untuk hal itu berlaku adalah tipis. Menurutnya, beliau percaya Anwar menerima sokongan padu ke semua wakil rakyat daripada parti-parti yang menyertai kerajaan perpaduan itu. Beliau Anwar sudah memperoleh majoriti, maka tidak ada sebab untuk wakil rakyat berkenaan belot ataupun mengkhianati amanah yang telah diberi kepadanya oleh parti. Apatah lagi kerajaan perpaduan ini dibentuk hasil cadangan dan nasihat yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Maka, untuk mereka bertindak berlawan dengan hasrat itu adalah sesuatu yang bukan saja menjejaskan imej mereka sebagai wakil rakyat, tetapi pasti akan menjejaskan kedudukan Perdana Menteri serta kerajaan perpaduan, katanya. Beliau menyifatkan resiko yang diambil oleh Anwar pada Isnin depan sebagai langkah terbaik bagi menangkis tanggapan negatif selain meningkatkan reputasi Anwar di dalam dan di luar negara. Ini katanya akan membawa impak positif terhadap pasaran saham dan juga pelaburan asing di negara ini. Pada masa sama, Janiri juga percaya tanduk barisan jemaah kerajaan perpaduan pimpinan Anwar itu khususnya dari segi kredibiliti mereka. Kerajaan baru perlu dilihat berupaya dan sekarang ini merupakan tempo untuk dibuktikan. Khususnya Anwar mengotakkan janji serta membuktikan bahawa pimpinan beliau lebih baik daripada kerajaan sebelumnya, kata Janiri. Sekian berita, teruskan bersama channel ini.